Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Wahayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan, kelapangan dan yang lebih utama keinginan yang Allah Taala rezekikan dalam hati kita, membolehkan untuk terus kita duduk dalam majlis ilmu. Jangan lupa untuk kita berniat i'tikaf. Seterusnya kita berniat juga untuk menunggu solat Isyak berjamaah dan kita memohon kelapangan supaya Allah Ta'ala izinkan kita dapat peluang untuk bersolat berjamaah Isyak juga bersama. Dan bila mana Allah Ta'ala rezekikan sesuatu kebaikan kepada kita, itu bukanlah berlaku secara kebetulan, itu berlaku berdasarkan ketentuan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita direzekikan sesuatu kebaikan, maka seharusnya dan sewajarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya suka mengingatkan lagi bahwasanya kebolehan untuk lidah kita melahirkan rasa syukur pun adalah rezeki juga daripada Allah Subhanahu wa taala yang seharus dan sewajarnya kita syukuri. Dan janji Allah Ta'ala, bila mana kita bersyukur, maka Allah Ta'ala akan tambah dan limpahkan lagi rezekinya kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita sambung perbahasan kita berkenaan dengan aplikasi iman dalam kehidupan, marilah sama-sama dulu kita bawa diri kita kembali kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik, iaitu sama-sama insya-Allah kita berzikir kepadanya. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله
شفاها ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون كاشفة لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita sampai di penghujung dalam membicarakan tentang aplikasi iman dalam kehidupan ini. Pada siri-siri yang lalu kita membicarakan bahawa betapa perlunya kita betul-betul memahami rukun iman yang pertama, terutamanya iaitu berkeyakinan, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan arti kata, bila mana kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala itu sentiasa dekat dengan kita. Kita sentiasa berada bersama zat yang sempurna, yang tidak ada walaupun sedikit kekurangan pada zatnya. Jadi bila mana tuan-tuan dan puan sekalian, kita mampu memahami ataupun mampu sampai kepada tahap keimanan ini, maka pada ketika itu kita juga akan mendapat rahmat ataupun tempias daripada bila mana kita bersama dengan yang maha
yang maha sempurna, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayangkan bagaimana kita bersama yang menguasai 7 petala langit, yang menguasai bumi, yang menguasai di antara langit dan bumi. Semuanya berlaku menurut kehendaknya, semuanya berlaku menurut keinginannya, semuanya berlaku dalam pengetahuannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan bagaimana kita akan juga terasa kehebatannya, kita akan juga terasa mulianya, kita juga akan terasa kayanya bila mana kita bersama yang maha mulia, yang maha kaya dan juga yang maha kuat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa kita tak rasa begitu? Kadang-kadang kita lebih berasa betapa mulianya kita dengan bila mana kita bersama dengan mereka-mereka yang berhormat misalnya, tetapi kita tak rasa tingginya kita, mulianya kita bila mana kita berada dengan yang betul-betul yang maha mulia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan iman sebenarnya. Sebab itu bila mana kita meletakkan Allah pada tahap yang tertinggi, keyakinan kita, trust kita, kepercayaan kita kepada Allah pada tahap yang tertinggi, maka pada ketika itu yang lain akan menjadi, semuanya yang lain akan menjadi rendah, tuan-tuan sekalian. Bila mana sekarang kita baru habis membicarakan tentang kemerdekaan, tuan-tuan sekalian, jadi kita kena pegang satu saja. Bila mana kita terikat sesuatu selain daripada Allah, maka pada ketika itu kita pastinya tidak akan merdeka. Kemerdekaan sebenar bila mana keterikatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita hanya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu, itulah sebenarnya hakikat kemerdekaan yang sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita sambung lagi perbahasan kita, iaitu ancaman Allah kepada mereka-mereka yang jauh daripadanya, yang lalai ataupun melupainya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 124, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada mengingati aku, yakni aku ini balik kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai, cuai ataupun alpa daripada mengingati Allah, fa inna lahu, maka kata Allah, sesungguhnya baginya, penegasan di sini, Allah Taala tegaskan di sini, maka baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang menyesakkan, kehidupan yang penuh dengan pelbagai masalah. Apa makna dhank? Apa makna dhank? Jadi kalau kita rujuk kamus bahasa Arab Inggeris, kataan dhanka di sini bermakna narrowness, maksudnya sempit, kita tak nampak, tak luas pandangan kita, ataupun sempit boleh juga merujuk kepada dada kita jadi sempit, straitened state, misery in the soul, tekanan ataupun kerisauan di dalam hati kita, dalam roh kita, and in the intellect, rendered incapable of fathoming something, causing agitation of doubt in the heart. Maksudnya perasaan rasa sempit, keluh kesah, kesengsaraan dalam ruh dan dalam akal fikiran yang membawa kita kepada gagal untuk memahami sesuatu, yang menyebabkan keradangan, yang menyebabkan kerisauan, yang menyebabkan keraguan di dalam hati kita. Ini perkataan dhank. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, bila mana kita berdepan dengan masalah, bila mana kita berdepan dengan musibah, dengan kesusahan, dengan perkara yang menyebabkan kita stres, pertama sekali, don't blame others. Maksudnya jangan salahkan orang dulu, tuan-tuan sekalian. Yang pertama sekali, cek hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni cepat menunding jari. Kalau suami isteri itu, maka disalahkan isteri, maka disalahkan suami. Kalau keluarga itu, disalahkan pasangan, anak-anak dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau para ulama dulu misalnya, bila mana mereka berdepan dengan sesuatu masalah, sesuatu muskilah,
maka akhirnya mereka bukan menyalahkan, maka mereka memuhasabah diri mereka, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika hubungan kita dengan pencipta tidak harmoni, maka janganlah kita mengharapkan hubungan sesama manusia dengan manusia itu harmoni, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang memberi kita nafas, Allah Ta'ala yang memberi kita kehidupan. Kita gagal untuk beradab, kita gagal untuk menghormati. Bagaimana kita nak menghormati manusia yang kadang-kadang tak ada apa-apa jasa dengan kita, tuan-tuan sekalian. Sebab itu bila mana kita mampu beradab dengan Allah, maka pada ketika itu kita akan mampu beradab dengan manusia. Tetapi kalau orang yang beradab dengan manusia tetapi dia tidak beradab dengan Allah, kita takut adabnya itu mungkin ada udang di sebalik mi, tuan-tuan sekalian, ataupun di sebalik batu, tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, baru-baru ni saya dijemput memberi tazkirah, tuan-tuan sekalian, pengisian di kuliah ekonomi UAE. Dia bincang tentang teamwork, teamwork dalam Islam. Jadi saya kata tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kata kita nak teamwork di luar sana, yang perlu yang kita wujud dulu iaitu teamwork dalam diri kita. Kalau dalam diri kita pun sendiri tak ada teamwork, maksudnya hati kata lain, lidah kata lain, kan? Tak sama, fikiran kata lain, kadang-kadang bercanggah, tuan-tuan sekalian, konflik dalaman kadang-kadang, tuan-tuan sekalian. Jadi bila tak ada teamwork dalam diri, sukar untuk kita nak lahirkan teamwork di luar sana. Segala-galanya bermula di sini. Tagline TV Al-Hijrah, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Allah Ta'ala bagi ancaman ni. Jadi bila mana kita rasa kesukaran, elok kita muhasabah dulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah Ta'ala sebut jika kita menjaga hubungan kita dengan dia, maka dia akan membantu kita menjaga hubungan kita dengan manusia. Tetapi kalau kita lalai, leka, tak nak jaga hubungan kita dengan Allah, kita duk jaga hubungan kita dengan manusia, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala, aku tinggalkan urusan kamu kepada manusia. Yang itu yang sakit, tuan-tuan sekalian. Kan nak jaga manusia, tuan-tuan sekalian, baik macam mana pun mesti dia akan nampak juga kita punya kelemahan dan punya aib kita, tuan-tuan sekalian. Tapi Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tutup aib kita. Kadang-kadang manusia ni bila dia dapat tahu aib kita, dia rasa bahagia teramat. Kan? Kadang-kadang manusia, kalau boleh dia tunggu masa saja untuk dia dedahkan, tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Dr. Archibald Hart, saya tak tahu saya sebut betul tak nama dia ni, dalam bukunya The Anxiety Cure, ini barat, saya quote barat, nak tunjuk bahawasanya, tuan-tuan sekalian, kecenderungan pakar-pakar psikologi barat juga sekarang ini balik kepada ajaran agama. Cuma dia tak rujuklah pada Islam saja, dia suruh kita ambil lah mana-mana fahaman agama, tapi kita sesuaikan dengan agama kita. Ni dia sebut tentang kepentingan hubungan yang kuat dengan God, dengan Tuhan. Here dia punya, I want to suggest that you concentrate on who God is. Ni kan, walaupun orang barat, walaupun orang yang Kristian, walaupun dia ni saintis, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Dia suruh kita, passion dia, klien dia, supaya concentrate, cari, fahami siapa Tuhan itu. Everything in our spiritual life depend on it. People get into emotional turmoil because they forget who God is. So contemplation who God is can be a powerful antidote for spiritual and emotional turmoil. Keep God at the center of your life, and you will remain at the center of the power you need to live. And you will also achieve freedom from anxiety that destroys your tranquility. Ini tuan-tuan sekalian, statement daripada orang bukan Islam. Betapa pentingnya, tuan-tuan sekalian, kita balik kepada agama, balik kepada Allah,
memahami, berkeyakinan, percaya dengan utuhnya kepada zat, terutamanya Allah Subhanahu wa taala. Pada jadi baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Ini kita dah habis rasanya bahagian anxiety ini. Saya nak masuk sikit tentang makanan dan kesihatan menurut Sufi. Jadi bila membicarakan tentang makanan dan kesihatan ini, tuan-tuan dan puan sekalian, saya mengandaikan kita ni, maksudnya dari segi sunnahnya baca doa sebelum makan, kita dah ikut dah. Yang ini lebih kepada ihsan, meningkatkan ataupun memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Sebelum kita masuk kepada tajuk ni, ada tuan-tuan nak tanya soalan tak? Ustaz, pasal apa tiba-tiba Ustaz tanya pula ada soalan ke tak? Aku lah kalau saya masuk terus apa ni kan, jadi berhenti sekejap, pause kan, ada ambil satu soalan sebelum saya masuk kepada makanan dan kesihatan. Ini saya ambil daripada satu buku yang saya rasa saya perlu kongsikan dengan tuan-tuan dan puan sekalian untuk kita lebih mengetahui dalam bahagian-bahagian tertentu mungkin kita dapat perbaiki, terutamanya dalam menguruskan makanan dan kesihatan kita. Dan ini merujuk kepada Sufi healing, iaitu perubatan kesufian. Mungkin kita boleh manfaatkan. Saya rasa tak ada soalan pun. Saya rasa kan. Jangan tunggu di penghujung rancangan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung sikit. Ini kita mulakan dengan hadis Nabi riwayat Muslim. Perut itu rumah penyakit. Kebanyakan penyakit dia bermula daripada perut. Tuan-tuan dan puan sekalian, diet itu maksudnya makanan, bagaimana kita memilih makanan, itu ubat yang utama. Ini ubat dia yang utama. Kadang-kadang kita duk cari ubat sana ubat sini, tapi makan belasah je. Kan tolak batu dengan pasir, tuan-tuan sekalian. Yang lain kita letak saja atas sedap. Lepas tu kita ambil amal lah, amal sana amal sini, habatus sauda, kismi dan sebagainya. Tapi dalam kebanyakan hal kita tidak menjaga betul-betul apa yang masuk ke dalam perut kita, tuan-tuan sekalian. Sebenarnya puncanya kan, banyak kita berjimat lah, banyak sangat kalau kita berjimat. Kalau kita ni tuan-tuan sekalian boleh menguruskan perut kita, tuan-tuan sekalian. Baik. Hidup di dunia ini adalah satu daripada makam perjalanan menuju Allah. Kita berasal daripada alam ruh, kemudian Allah Ta'ala singgahkan kita di alam rahim selama 9 bulan. Kemudian Allah Ta'ala singgahkan pula kita sementara di alam dunia. Tak tahu bila kita akan menyambung perjalanan kita ke alam yang satu lagi, iaitu alam barzakh, sebelum kita berakhir dengan alam akhirat. Jadi kehidupan di dunia ini merupakan satu makam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan kita teralih kita punya destinasi. Kadang-kadang kita ni dah teralih ke mana ni, menuju Allah ke menuju ke mana ni, lain macam je kan. Maksudnya kata mardatillah kan, kata mardatillah, tapi yang haram pun belasah. Jadi sekarang ni apa sebenarnya ni, nak menuju ke mana ni kan? Nak menuju kepada Allah ke nak menuju ke mana kan? Sebab kalau kita kata menuju kepada Allah, mestilah ikut peraturan Allah. Maksudnya kita dah lari dah, matlamat kita sudah lari. Yang sepatutnya jadi means dah jadi end. Maksudnya means tu jalan, dah jadi end tu matlamat kan. Duit tu sepatutnya jadi means, tapi kalau tengok kehidupan kita, kebanyakan duit tu dah jadi ends. Maksudnya hidup dan matiku kerana duit. Maksudnya dia dah jadi ends, sepatutnya jadi means kan. Kadang-kadang kita bekerja kan, berhempas pulas kan, kadang-kadang anak-anak tak nak tengok, kadang-kadang isteri terabai dan sebagainya. Kebahagiaan itu yang mana lebih tinggi, duit ke bahagia? Yang mana lebih? Yang mana ends, yang mana means? Apa yang kita nak dalam kehidupan kita kan? Sepatutnya bila kita cari duit untuk bahagia, tapi bila kita duk pulun cari duit, kita dah tak bahagia. Maksudnya tuan-tuan dan sekalian, sebab duit itu dah jadi
ends, dia bukan lagi means, tuan-tuan sekalian. Dia dah jadi matlamat. Dan bahayalah kata cerdik pandai, duit ini waktu dia jadi hamba, dia hamba yang baik sangat. Kita boleh guna, nak buat apa, ada duit semua jadi. Waktu dia jadi hamba. Tapi duit, ingat, sekali dia jadi tuan, dia adalah tuan yang kejam. Tidur tak cukup, anak bini semua terabai. Sebab apa? Sebab duit dah jadi tuan. Sebab itu kita kena jaga. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi badan, bila sebut makan ni tuan-tuan sekalian, Ustaz tasawuf pun duk kira makan juga. Mana boleh kan? Mana ada orang masuk tasawuf sampai tak makan kan? Makanlah. Sebab apa? Sebab badan adalah kenderaan bagi perjalanan ini kan. Kalau kita kata maqam hebat kita macam mana kan, kita perlukan kepada badan kan. Kalau badan sakit kan, dengar azan tak boleh mai, roh kata jumlah pergi surau, badan kata badan tu unta kan. Unta kata nak mai macam mana, tak larat, hang tak jaga elok kan. Tak jaga elok. Sebab tu kena jaga elok. Kena jaga elok badan tu. Unta tu bagi dia makan cukup-cukup, tuan-tuan sekalian. Tapi jangan lebih-lebih. Cukup-cukup tu kan. Jangan lebih-lebih. Kalau lebih-lebih pun dia tak larat juga. Tapi dia terlebih makan pun dia tak larat juga. Kalau dia tak cukup makan pun tak larat, terlebih makan pun tak larat kan. Jomlah pergi surau, mengantuk kan. Unta kata mengantuk kan. Ya. Ataupun unta kata nak tengok berita. Jadi berat juga. Jadi badan kena jaga. Sebab badan adalah kenderaan bagi perjalanan ini. Perlu bagi pengembara memelihara badannya supaya berkeadaan baik, agar badan itu sihat dan selesa. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ada hak-hak badan. Inna li nafsika alaika haqqa. Sesungguhnya bagi diri kamu itu ada haknya. Maksudnya wajib kena jaga. Jangan kita campur diri kita dalam apa? Kemusnahan. Maksudnya hak tubuh, hak badan kita kena jaga. Jadi hukumnya haram kalau kita melakukan sesuatu yang memudaratkan badan kita. Kena jaga. Kesakitan dan ketidakselesaan akan memalingkan pengembara dalam fokusnya terhadap matlamatnya. Ini kadang-kadang kita ambil mudah kan. Kita ni tuan-tuan sekalian, kalau betul lah kadang-kadang kita kata aku ni memang nak menuju Allah Ta'ala, kita kena bawa jaga badan sekali. Kita tak boleh abaikan badan. Sebab bila badan sakit, matlamat kita telah terganggu tuan-tuan sekalian. Pergi duduk hospital. Bila duduk hospital nak salat payah kan. Dia drip. Dia drip. Bila dia drip tuan-tuan sekalian, ramai dah tak semayang. Tuan-tuan sekalian, mana boleh excuse semayang bila drip tak boleh semayang? Mana boleh tuan-tuan sekalian, dia dah tak semayang kan. Pengarah PPUM kan, tuan-tuan sekalian, sekarang PPUM ke arah Hospital Mesra Ibadat. Hospital Mesra Ibadat, ketua pengarah dia tuan-tuan sekalian, dia lah ni bagi sokongan sepenuhnya Datuk ni kepada usaha untuk nak menjadikan hospital PPUM ni Mesra Ibadat. Sebab apa? Sebab pesan mak dia cerita pesan mak dia kata, anak, jangan biar orang mati kafir. Macam mana orang mati kafir? Yalah, dia semayang. Bila dia masuk hospital dia tak semayang. Kalau dia mati macam mana? Kalau tinggal solat dengan sengaja kan, apa hukum dia? Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jawab kan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, jadi bila masuk saja tak ada excuse tak nak solat. Dia ada spray, kalau perlu tayammum dia ada sebut tayammum. Jadi akan ada orang yang monitor, panggil saja nurse akan bantu tuan-tuan sekalian. Jadi ke arah situ sekarang ni. Dia jadi model dia, dia punya model dia iaitu Hospital Islam Kampung Baru. Dia jadikan model dia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, baik. Jadi bila tubuh kita sakit, jadi kita ni nak menuju Allah, kita nak berzikir, kita nak bangun malam, kita nak beribadat pun jadi susah. Akhirnya fokus kita terganggu. Sebab itu penting untuk kita menjaga juga iaitu badan ini, keselesaan dan kesihatan badan. Maksud dia,
Bila perut adalah rumah penyakit, maksudnya penyakit-penyakit yang timbul apabila proses penghadaman ini menjadi tidak seimbang. Ialah kadang-kadang makanan itu sendiri makanan yang memudaratkan, tetapi juga peranan penghadaman juga penting. Ini kadang-kadang kita ambil mudah ni tuan-tuan sekalian. Kita tak jaga bahagian penghadaman ini. Kadang-kadang kita makan ikut dan je kan. Ada makanan tu yang lambat hadam kan, kita makan pukul 12 dah lambat hadam. Janganlah makan pukul 12, pukul berapa nak tidur kan. Kita kena tengok juga. Diet adalah ubat utama, maksudnya hendaklah menggunakan makanan itu sendiri untuk mengimbangi semula dan membina semula proses penghadaman itu. Maksudnya penyembuhan. Makanan digunakan sebagai alat untuk membawa formula penyembuhan tertentu. Jadi kita gunakan makanan yang masuk ke dalam perut kita sebagai elemen penyembuhan. Di samping dia memberi tenaga dan zat kepada tubuh. Tanggapan dan niat menyediakan makanan adalah perkara yang penting terhadap makanan. Ustaz, tak relevan. Sebab apa tak relevan? Sebab saya tak pernah masak. Saya makan kat luar saja. Sebab tu saya rasa sesuai saya mengajak kat tajuk ni kat di sini. Sebab ni tuan-tuan sekalian semua dah banyak masa lapang kan. Bukan tak masak kat rumah kot kan, masak kan. Mana yang lebih baik, masakan isteri ke masakan chef kat restoran? Kan mestilah masakan isteri dah kan. Isteri masak. Jadi kalau bila masak tu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak boleh garanti dah tukang masak dia niat apa bila dia masak? Mana ada dia niat apa kan? Macam mana aku nak bagi mereka terikat dengan makanan aku kan? Itu je kan? Macam mana bila mereka makan mereka teringat-ingat. Dia mana ada niat apa? Dia niat masuk kan. Tapi kalau kat rumah kita pasang niat kan, bila isteri masak kan, bila dia basuh semua dia niat, ya Allah bagilah makanan ini menyihatkan kepada anak-anak suami isteri aku semua kan, kalau kita yang suami masak sebagainya. Jadi niat, pasang niat betul-betul. Ini tak ada kan tuan-tuan sekalian. Kalau kadang kita makan kat restoran kita tak tahulah apa yang diniatkan tu. Silap-silap waktu dia nak masak tu duduk menyumpah bos dia, celaka punya bos. Masuk sekali dalam makanan tu tuan-tuan sekalian. Kita balik pasal apa hari ni barang sangat tu kan. Tuan-tuan sekalian, ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini sedikit. Susu dan ikan tidak boleh dimakan bersama di timur ni. Di timur kajian menunjukkan bahawa ikan dan susu mempunyai konsentrasi asid amino yang tinggi yang boleh menyebabkan reaksi alahan hingga boleh menyebabkan penyakit. Ini kita tahu dah makanan sunnah. Dia tidak boleh mencampurkan ikan dengan susu. Kalau nak makan juga jarakkan sedikit kan. Pilihan makanan penting. Kita memilih makanan. Pilihan sudah betul. Kalau kita andaikan, ya Ustaz kita dah pilih makanan yang betul dah, yang berkhasiat dah. Pilihan sudah betul dan niat pun baik untuk memberi makan kepada keluarga dan rakan. Bila kita masak, kita niat yang baik untuk kita nak memberi makan kepada keluarga kita, dan juga mungkin kita masak untuk rakan-rakan kita. Maka peringkat seterusnya ialah memasak makanan itu. Jadi macam mana nak masak makanan itu? Ini kata buku tersebut, hospital yang paling penting dalam dunia ini ialah dapur kita, kerana di situlah makanan disediakan. Yakni makanan yang memulihkan kesihatan kita. Kan maksudnya anggap dapur itu seperti ejen pemulihan kepada tubuh kita, iaitu dengan memastikan makanan yang kita masak itu makanan yang baik, makanan yang menyembuhkan tuan-tuan sekalian. Bermula daripada dapur. Kesihatan kita bermula daripada dapur, kecuali mereka-mereka yang tiada dapur maksudnya. Sekarang ni ada rumah tak ada dapur tuan-tuan sekalian kan. Masuk dalam surat khabar, rumah sebesar parking kereta aja. Kalau sebesar parking kereta, kat mana nak letak dapur maksudnya. Jadi rumah yang dapurless maksudnya, tiada dapur.
Jika makanan dimasak dengan betul dan mengambil masa yang cukup, pastikan masa yang cukup. Kadang-kadang kita nak cepat juga, jadi dia masak dengan cepat, menghasilkan bau yang menyelerakan. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tak pernah masuk dapur macam tak pernah masuk dapur kan? Bila kita masak tu, orang perempuan terutamanya masak ni, kita dah yang kita yang dah maksudnya pencen-pencen ni masuk dapur masak kan, boleh ambil bahagian potong ni, tolong isteri semua. Ya Allah, rasa tenang. Ada seorang pakar psikologi tu, dia baru pencen. Bila dia pencen, dia tolong isteri dia basuh pinggan. Dia cakap kat saya, "Ustaz, ya Allah Ustaz, saya tak tahu kata basuh pinggan itu menenangkan." Pakar psikologi tu. Saya kata, "Saya basuh pinggan lama dah." Dia baru tahu. Dia kata, "Kalau saya tahu, saya dah buat lama dah basuh pinggan." Tuan-tuan lepas ni balik basuh pinggan. Bila basuh pinggan tu, jangan hayati dah. Jangan tak hayati. Janganlah hati duduk kat surat khabar, hati duduk kat handphone. Maksudnya hati tu duduk sekali waktu basuh pinggan, terasa sentuhan air yang sejuk menyapa kulitku. Macam tu barulah rasa seronok. Ni dak kan, basuh pinggan. Ya Allah, isteri tak sedar ke aku banyak kerja kan? Tertekan lah. Dia stres lah kan. Baik, jadi bila kita masak, dia menghasilkan bau yang menyelerakan. Bawang ditumis, bau masakan naik ke udara, menambah jadi alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok sedikit lagi. Bawang ditumis, bila mana kita masukkan minyak, kita campurkan bawang, bau masakan naik ke udara, menambah. Ada pula yang menambah rempah ratus seperti kulit kayu manis, halia, buah pelaga dan sebagainya. Sesiapa yang menghidunya terasa lega dan terbit seleranya. Ni dapur ni, dapur. Kalau tuan-tuan pergi kat spa, dia cas apa? Nak dapat bau macam ni, siap lah 200 kan. Yang ini free ya, tuan sekalian. Kat dapur dapur kita, tuan sekalian. Tarik dapat. Ya Allah, rasa lega, tuan sekalian. Pergi kat spa pun tarik, tapi dia ingat duit tak apa lega. Tapi kat rumah free, tuan sekalian. Senang, semua ada kat rumah. Bauan ini amat mustahak. Kenapa mustahak tu? Bau pati bunga-bungaan dalam rempah ratus digunakan dalam aroma terapi. Kita natural kat rumah. Apabila hidung menerima bau masakan, maklumat dihantar ke otak dan seterusnya ke anggota-anggota berkaitan dengan proses penghadaman, terutamanya bahawa makanan sedang disediakan. Perut, pundi-pundi hempedu, hati yakni liver, usus besar, kelenjar thyroid dan lain-lain kelenjar endokrine, semuanya menyambut bau itu dengan caranya masing-masing. Semua dah bersedia untuk nak menerima makanan kan. Kita tak, kadang-kadang suami dia duduk kat atas tak bau apa kan, pintu bilik semua tutup kan. Isteri perut dia dah bersedia dah kan. Bila dia nak masak tu, semua dalam perut dia dah bersedia untuk menerima makanan, dah warm up dah. Bila masuk makanan, I'm ready to digest kan. Kita suami duduk kat atas, "Abang, makanan siap." Lari turun bawah kan. Tak ada apa-apa, makan. Tak ada kunyah habis sampai kat perut. Perut kata apa? "I'm not warm up yet." Tak ready. Akhirnya apa berlaku? Perut naik kan. Isteri pun perut naik juga. Suami perut naik, isteri pun naik, sama-sama naik. Tapi isteri sampai 9 bulan turun balik. Suami continue growing. This is what I call pregnancy without delivery. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya jaga proses penghadaman tu penting, tuan-tuan sekalian. Orang kata apa, minta maaf lah orang kata kan, Nabi dah ikut sunnah Nabi, tuan-tuan sekalian. Nabi makan, dia jaga makan kan. Nabi ni bila turun ayat straight, bila dia berdiri nampak straight
kan. Kita kalau kita tuang ayak, dia straight up. Tak, dia pusing rambut dulu. sebelum meneruskan perjalanan seterusnya, tuan-tuan sekalian. Sebab itu kita kena jaga-jaga, tuan-tuan sekalian. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bau boleh mengubah perangai, temperamen anggota-anggota dalaman badan dan mempengaruhi kesihatan. Ini penting, bau tu penting, tuan-tuan sekalian. Sikit lagi. Bau membantu proses pencernaan. Sebenarnya, ini penting kita faham, proses pencernaan bermula seawal tanggapan mental tentang makanan itu. Kalau kita kata nak masak apa, waktu tu tuan-tuan sekalian, otak dah bersedia dah bagi signal kepada anggota-anggota dalaman yang terlibat. Seawal kita tanggap tentang makanan. Sebab itu bila kita makan, kadang-kadang kita makan secara mendadak. Pada waktu itu tubuh kita belum bersedia, tuan-tuan sekalian. Bau juga mempunyai pengaruh pada mata. Sewaktu kita memotong bawang, mata akan berarit. Banyak toksin atau racun yang berbahaya terkumpul akibat pemikiran dan emosi. Dengan mengalirkan air mata, toksin tersebut dikumuhkan bersama air mata. Ini maksudnya balik nanti, kalau tak boleh potong bawang, menangis. Menangis cukup-cukup, biar keluar air mata meramu, tuan-tuan sekalian. Ustaz, mana boleh Ustaz, kita orang lelaki-lelaki menangis Ustaz. Tak apa, tak nak menangis. Kesimpulannya, mati cepat. Tuan-tuan sekalian, bagi keluar air mata. Tapi janganlah menangis depan orang. Menangislah 1/3 malam yang terakhir. Air mata itu bukan sekadar mengkumuhkan toksin, tetapi juga boleh memadam, kata Nabi, lautan api neraka. Itu lebih hebat, tuan-tuan sekalian. Baik. Memasak itu menyembuhkan. Suatu proses masakan, terus berdoa agar makanan tersebut berkat dan menyihatkan. Niat dalam hati atau fikiran orang yang memasaknya perlu dimasukkan ke dalam makanan yang disediakan untuk tujuan penyembuhan. Ini penting. Kalau kadang isteri kita masak ni, ya Allah, masukkan niat. Kan janganlah kadang-kadang isteri ni dia niat, dia tak ada niat yang lain, dia niat bagi suami dia ingat masakan dia aja. Dia tak ingat penyembuhan tu kan. Bagi suamiku tak ingat masakan orang lain, dia ingat masakan tu aku saja. Sebab tu bila dia basuh tangan tu, dia gosok betul-betul tangan dia, jari dia, tuan-tuan sekalian. Dah, maksudnya air jari isteri ni memang berkat, tapi bukan tujuan itu saja. Maksudnya doa. Kita masukkan doa dalam masakan kita, doa yang baik belaka kepada keluarga kita. Beza masakan di rumah dan di kedai. Yang terakhir untuk malam ni, kebiasaannya tukang-tukang masak di restoran dan kedai makanan tidak peduli sama ada makanan itu berkhasiat ataupun tidak, kecuali restoran itu restoran makanan berkhasiat. Itu memanglah dia akan jagalah, sebab nama restoran tu pun restoran makanan berkhasiat. Ada kat Taman Tun ni restoran yang macam tu kan, payah nak cari tu. Sekarang ini mesin digunakan dalam proses persediaan makanan, bagus, terutamanya kalau yang produk itu non muslim punya, tapi dia halal lah, sebab dia tak melibatkan campur tangan manusia. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, nak bagi tahu di sini dari segi berkatnya. Kalau orang yang masak dengan tangan semua ni, orang yang masak dia sertakan dengan doa, kan, dia sertakan dengan doa, dengan kalimah Allah. Setengah tukang masak pula ada perasaan marah atau putus asa semasa hendak memasak makanan tersebut. Macam saya cakap tadi, tengah marah ataupun perasaan putus asa setelah dihidangkan, sebelum dimasukkan ke mulut, terlintas di hati untuk bertanya. Ini penting. Baik. Setelah dihidangkan, sebelum dimasukkan ke mulut, terlintas di hati untuk bertanya, tanya sedikit, daripada mana datangnya dan apakah tujuan memakannya. Kita doakan semoga bila kita makan itu kita ada tujuannya. Sebelum makan, orang sufi membaca bismillah dan berdoa selain doa makan yang biasa kita amalkan, iaitu doa mereka, ya Allah, aku memohon kepadamu supaya menjadikan aku hamba yang baik. Minta Allah Ta'ala kita jadi hamba yang baik. Jadilah makanan ini untuk mempertingkatkan tarafku, maksudnya lebih baik, lebih sihat, dan taraf
insan di sisimu. Maksudnya dari segi kerohaniannya juga makanan ini moga dapat membantu kita. Ini sebuah sedikit tentang sekalian perkongsian berkenaan dengan makanan dan kesihatan. Jangan kita ambil mudah. Kadang-kadang banyak benda yang kita ambil mudah itu sesuatu perkara yang amat penting bagi kehidupan kita. Yang baik pastinya daripada Allah, dan yang lemah dan dhaif itu pastinya daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.